Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan mengenai salah satu subtopik yang ada dalam sistem ekonomi, iaitu sistem ekonomi Islam. Namun terlebih dahulu kita perlulah memahami apa itu sistem ekonomi. Okey, sistem ekonomi merujuk kepada gabungan peraturan tertentu yang diamalkan oleh pelbagai pihak, misalnya pengeluar, pengguna dan sektor kerajaan dalam ekonomi tertentu. Seterusnya, apa itu sistem ekonomi Islam? Okey, sistem ekonomi Islam ialah satu sistem ekonomi yang menggunakan sumber-sumber alam ciptaan Allah dengan cara yang cekap dan adil berlandaskan hukum-hukum syarak. Al-Quran dan hadis merupakan sumber rujukan utama dalam sistem ekonomi Islam. Antara contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi Islam ialah Arab Saudi, Iran, Iraq dan juga Kuwait. Seterusnya, apakah ciri-ciri sistem ekonomi Islam? Okey, ciri-ciri sistem ekonomi Islam dapat dilihat melalui yang pertama, pemilikan sumber ekonomi. Okey, individu mempunyai kebebasan untuk memiliki sumber ekonomi dan juga kekayaan. Individu hanyalah merupakan pemegang amanah ke atas sumber ekonomi ciptaan Allah. Yang kedua ialah motif ekonomi. Individu dalam masyarakat tidak mementingkan keuntungan semata-mata. Matlamat sistem ekonomi Islam ialah untuk mencapai al-falah, iaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga, persaingan yang sihat dibenarkan. Sistem ekonomi Islam menggalakkan persaingan yang sihat, iaitu secara adil dan juga saksama. Ahli dalam ekonomi dilarang melakukan kegiatan yang diharamkan oleh Islam seperti penindasan, makan riba dan juga sorakan. Yang keempat ialah kebebasan dalam membuat keputusan ekonomi. Individu dalam ekonomi bebas menjalankan aktiviti ekonomi seperti menentukan jenis barang yang hendak dikeluarkan dan cara barang dikeluarkan asalkan tidak melanggar hukum Islam. Okey, seterusnya ialah mengenai penyelesaian masalah asas ekonomi. Yang pertama, apakah jenis barang yang hendak dikeluarkan? Okey. Dalam sistem ekonomi Islam, individu dibenarkan untuk mengeluarkan barang yang berfaedah kepada manusia. Hanya barang yang tidak dibenarkan oleh Islam sahaja yang tidak boleh dikeluarkan. Pengeluar akan mengeluarkan barangan yang dapat mendatangkan kebaikan dan juga memberikan kebajikan kepada masyarakat. Yang kedua, berapa banyakkah barangan yang hendak dikeluarkan? Okey, jumlah barangan yang hendak dikeluarkan oleh pengeluar bergantung kepada kuasa permintaan dalam pasaran. Okay, jumlah barangan yang dikeluarkan adalah ditentukan oleh mekanisme harga. Kadang-kala, kerajaan juga akan campur tangan untuk menjamin kestabilan dalam ekonomi ini. Yang ketiga, bagaimanakah barangan itu hendak dikeluarkan? Okey, pengeluar akan menggunakan teknik pengeluaran yang paling cekap, iaitu dapat memaksimumkan pengeluaran dan juga meminimumkan kos. Okey. Pengeluar perlu memilih sama ada intensif buruh ataupun intensif modal yang dapat mencapai kecekapan paling tinggi dan berfaedah untuk masyarakat. Kerajaan juga boleh campur tangan untuk memastikan kegiatan ekonomi dijalankan dengan cekap dan tidak berlaku eksternaliti negatif seperti pencemaran dan juga kesesakan. Yang terakhir ialah untuk siapakah barang tersebut dikeluarkan. Pengagihan barang dan perkhidmatan bergantung kepada agihan pendapatan dan kemampuan dalam masyarakat. Golongan yang berpendapatan tinggi akan memperolehi lebih banyak barang. Kerajaan juga akan memastikan golongan yang berpendapatan rendah memperolehi keperluan mereka. Okey, golongan yang berpendapatan tinggi perlu membayar zakat untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan. Dengan cara ini, pengagihan pendapatan dapat dilakukan secara adil. Okey, sekian. Terima kasih. Itu saja dari saya.